Ini menjadi fokus BIS Malaysia petang ini sempena Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12. Bersama saya Faiz Syahira Nizam untuk setengah jam berikutnya. Salam sejahtera. Ini BIS Malaysia edisi Isnin 6 Disember 2021. Ketika ini bersiaran langsung menerusi saluran berita RTM dan di TV1. Selain itu, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia. Sebelum kita ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan saham. Indeks utama FBM KLCI memulakan urus niaga minggu ini rendah seiring dengan sentimen negatif di Wall Street. Ia berikutan kebimbangan yang berterusan mengenai perkembangan varian Omicron COVID-19. Untuk analisis saham, kita terus sahaja bersama pengurus Dana PMB Investment, Nur Hazira Mazlan. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI turun 11.22 mata untuk ditutup rendah kepada 1490.52. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 687 berbanding 229. Sementara 1360 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 6 kaunter untung, 20 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung Malayan Banking Berhad dan CIMB Group Holdings Berhad masing-masing naik 7 sen setiap satu. Press Metal Aluminium Holdings Berhad naik 6 sen. Manakala kaunter rugi PPB Group Berhad, Petronas Gas Berhad dan Hartalika Holdings Berhad masing-masing turun 50 sen, 42 sen dan 30 sen. Sementara itu, nilai matuan tempatan didagangkan kukuh. Ringgit naik 0.48% kepada RM5.59 sepaun, 0.33% kepada RM3.74 setiap 100 sen, 0.23% kepada RM4.77 seeuro, 0.15% kepada RM4.22 sedolar Amerika dan 0.01% kepada RM3.09 sedolar Singapura. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazlan, PMB Investment Berhad. Terima kasih Nur Hazira untuk analisis saham. Seperti yang dimaklumkan di awal rancangan tadi, Bual BIS petang ini akan membincangkan topik Sarawak dan kemakmuran ekonomi. Kita akan bersama dengan panel undangan selepas ini. Selepas Melaka, tumpuan politik negara kini terarah pula kepada Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 dengan bermulanya penamaan calon. Dalam aspek ekonomi, Sarawak antara negeri yang menjadi penyumbang utama KDNK negara dengan tumpuan terhadap industri seperti minyak dan gas, komoditi serta penghilangan dan pembuatan. Ia sekaligus memberi manfaat kepada rakyat negeri itu terutama dari segi peluang pekerjaan dan perniagaan.
Malah usaha dan pelaksanaan dalam rancangan Malaysia ke-12 dijangka menyumbang kepada peningkatan pertumbuhan purata tahunan KDNK Sarawak sebanyak 5.3%. Bagi melihat pembangunan ekonomi negeri, Bualbis petang ini akan membincangkan topik Sarawak dan kemakmuran ekonomi bersama panel undangan di talian, iaitu pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Prof. Madya Dr. Evan Laupuhuk. Apa khabar? Khabar baik. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Bersama kami untuk beberapa minit ini membincangkan bagaimana ekonomi Sarawak dan bagaimana pula persediaannya menjelang PRU Dun Negeri Sarawak, Prof. Ya, boleh. Baik, Prof. Pada awal, umumnya Sarawak ini kita kenali Sarawak kaya dengan sumber asli, kaya juga dengan minyak dan gas. Dan melihat kepada perkembangan ini, Prof, mungkin Prof boleh kongsikan sedikit bagaimana prestasi dan pencapaian ekonomi di Sarawak, Prof. Okey, terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi untuk rancangan BIS Malaysia ni, rancangan yang penting di Malaysia ni untuk mengetengahkan isu semasa pada hari ini adalah berkenaan dengan Sarawak dan kemakmuran ekonomi. Prof. Maaf, Prof. Kita akan kembali selepas ini, Prof. Kita akan bersama Prof di Bualbis, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Urusan penamaan calon Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12. Hari ini telah dijalankan proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12 di 82 pusat penamaan calon seluruh negeri Sarawak. Selepas tempoh penamaan calon ditutup pada jam 10 pagi, seramai 349 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding di dalam PRU Dun Sarawak ke-12. SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 349 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU Dun Sarawak ke-12 daripada pihak-pihak seperti berikut. Gabungan Parti Sarawak GPS 82, Parti Bumi Kenyalang PBK 73, Parti Sarawak Bersatu PSB 70, Parti Keadilan Rakyat PKR 28, Parti Tindakan Demokratik DAP 26, Parti Aspirasi Rakyat Sarawak 15, Parti Bangsa Dayak Sarawak Baru 11, Parti Amanah Negara Amanah 8, Parti Sedar Rakyat Sarawak Sedar 5, Parti Islam Se-Malaysia PAS 1 dan yang terakhir bebas sebanyak 30. Jumlah keseluruhan 349. Kertas penamaan calon yang ditolak. Sepanjang tempoh calon terdapat 2 kertas penamaan calon telah ditolak atas sebab berikut. Untuk Dun N44 Jomering, Parti Bumi Kenyalang, sebab penolakan penyokong calon menarik diri yang menyebabkan kertas penamaan calon tidak lengkap. Yang kedua, Dun N72 Senadin 75 Senadin, calon bebas, pencadang dan penyokong calon bukan pemilih pendaftar bagi Dun N75. Pertandingan mengikut penjuru. Secara keseluruhannya,
bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru 4 dun, 3 penjuru 13 dun, 4 penjuru 33 dun, 5 penjuru 24 dun, 6 penjuru 7 dun dan yang terakhir 8 penjuru 1 dun. Calon yang bertanding mengikut jantina. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut. Lelaki seramai 304 orang, wanita seramai 45 orang. Calon tertua dan calon termuda yang bertanding adalah seperti berikut. Umur calon tertua Don N53 Bawang Asan dari Parti Sarawak Bersatu, berumur 79 tahun. Umur calon termuda N11 Batu Lintang daripada Parti Keadilan Rakyat, 24 tahun, dan Don N55 Nangka dari Parti Bumi Kenyalang, 24 tahun. Untuk tempoh rasmi berkempen, dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 17 Disember 2021. SPR ingin memaklumkan bahawa prosedur operasi standard SOP khas pencegahan COVID-19 bagi pelaksanaan PRU DUN Sarawak ke-12 telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada 5 Disember 2021 hari Ahad, selaras dengan Peraturan 16 Peraturan Pencegahan dan Pengamalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawalan tempatan jangkitan Pelan Pemulihan Negara 2021. SOP khas ini akan dilaksanakan dengan ketat di semua proses perjalanan pilihan raya, iaitu proses cetakan dan semakan kertas undi, pengeluaran dan pengiraan kertas undi pos, semakan peti undi, sepanjang tempoh berkempen, hari mengundi dan penjumlahan rasmi undi, dan semua maklumat lanjut SOP berkenaan boleh diperolehi di portal spr.gov.my. Ucapan penghargaan dan terima kasih. SPR merakamkan ucapan terima kasih dan syabas kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan pasukan kerana telah menjalankan tanggungjawab dengan lancar pada hari ini. Penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada pihak Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Pejabat Setiausaha Pasukan Sarawak, Polis Diraja Malaysia, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Instrumensi Malaysia, pihak berkuasa tempatan, media dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam kita melaksanakan tugas ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan di atas sidang media itu tadi, dan dengan ini berakhirlah sidang media bagi pilihan raya umum Baik, sebentar tadi berlangsung sidang media khas Suruhanjaya Pilihan Raya bersempena proses penamaan calon PRU DUN Sarawak. Masih bersama kami di Bual Bis Prof. Madya Dr. Evan Lau Poh Hook. Apa khabar, Prof? Khabar baik. Baik, Prof. Ada dua persoalan ketika ini bila kita membincangkan berkenaan dengan PRU DUN Sarawak. Satu, politik itu sendiri, dan kedua, ekonominya, Prof. Pada awal kita tahu Sarawak antara negeri yang kaya dan memberi sumbangan besar untuk ekonomi negara. Pada awal mungkin, Prof, kita sambung balik soalan kita tadi, bagaimana prestasi ekonomi Sarawak ketika ini, Prof?
Okey, terima kasih BIS Malaysia sekali lagi menjemput saya. So, secara tradisinya seperti yang sudah dimaklumkan kepada semua tadi, ekonomi Sarawak ini sangat bergantung kepada ekspor sumber asli. Contohnya macam minyak, gas, kelapa sawit dan balak. Dan komoditi ini sebenarnya masih lagi menjadi sebahagian daripada keluaran dalam negara kasar untuk Sarawak, dan dalam laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, ekonomi Sarawak adalah yang ketiga terbesar, membentuk sebanyak 9.5% daripada KDNK pada 2020 untuk Malaysia. So ini membuktikan bahawa prestasi KDNK untuk Sarawak ni adalah penting dalam bagi Malaysia. Dan apa yang menyokong pertumbuhan ekonomi ini juga adalah dalam pengurusan fiskal yang berhemat dan kedudukan mudah tunai yang kukuh berbanding tahap hutangnya. Dan KDNK pada tahun 2020 dicatatkan dalam nilai 127.1 bilion dan menyusut dalam kadar 7.1% berbanding 2019. Ini dipengaruhi oleh sektor-sektor contohnya perkhidmatan dan pembuatan, sektor pelombongan, sektor pertanian, pembinaan yang semuanya sektor pada tahun 2020 menyusut. Ini semuanya tahu juga disebabkan oleh apa yang kita hadapi sekarang, the pandemic. So dan Sarawak juga merupakan adalah antara 6 negeri yang kekal sebagai peneraju utama seperti yang diperkatakan tadi, KDNK negara yang menjadi sumber sebanyak 72.1% untuk semua ke-6 semua negeri tadi. Baik Prof, melihat kepada perkembangan kini, bagaimana Prof melihat hala tuju dan mungkin dasar yang ditetapkan selama ini dalam membangunkan ekonomi negeri termasuk meneruskan langkah terbaru iaitu strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Bagaimana Prof? Saya melihat ini sebagai sebahagian daripada hala tuju perancangan Sarawak yang telah membentuk Majlis Tindakan Ekonomi untuk Sarawak sendiri pada tahun 2020, dan untuk melihat strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, targetnya pada 2030 yang dirangkumkan juga ataupun dijajarkan sekali dengan rancangan Malaysia ke-12, dan kita panggil dia PCDS ni terbahagi kepada dua fasa, iaitu pada tahun 2021 ni sehingga tahun 2025, itu untuk fasa 1, dan fasa 2-nya adalah pada 2026 ke 2030 untuk fasa 2. So bagi mencapai sasaran ini terdapat 6 sektor yang sudah dikenal pasti sebagai pemacu pertumbuhan, iaitu pembuatan, pertanian komersial, pelancongan perhutanan, pelombongan, perkhidmatan sosial yang akan disokong oleh transformasi digital, inovasi, infrastruktur, asas pengangkutan, utiliti, tenaga boleh diperbaharui, pendidikan serta pembangunan modal insan. So kesemuanya terangkum di dalam strategi pembangunan pasca COVID 2030, dan juga yang ada juga di dalam tu fasa 1 tu adalah untuk membangunkan pembangunan pemboleh ubah seperti infrastruktur asas, jalan raya, jambatan, bekalan air elektrik dan air yang terawat, dan rangkaian telekomunikasi. Ini adalah penting supaya kita boleh pergi kepada fasa 2. Ini seterusnya melonjak kepada tahap kedua, pembangunan PCDS 2030 yang akan didorong oleh bakat, kemahiran dan inovasi. Pendekatan ini akan membina masyarakat yang berdaya tahan, mempercepatkan penggunaan digital dan data, mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan mengukuhkan keterangkuman sosial dan meningkatkan kelestarian alam sekitar. Semuanya ada, itu adalah perancangan. Bagi saya itu perancangan yang sangat jitu dan untuk membina Sarawak yang maju 2030.
Baik Prof, Prof telah pun menyentuh berkaitan dengan digitalisasi. Mungkin kita lebih terarah kepada bagaimana infrastruktur digital juga menjadi agenda penting pembangunan Sarawak bagi meningkatkan lagi status ekonomi negeri. Kerana kita lihat kini kita berada dalam Industrial Revolution 4.0, revolusi perindustrian 4.0 yang memberi perhatian sepenuhnya kepada pendigitalan. Jadi dalam aspek pendigitalan, bagaimana dengan usaha yang dilakukan termasuk menerusi strategi ekonomi digital di Sarawak, Prof? Ya, yang saya katakan tadi kita telah dapat melihat bahawa sebelum pandemik konsep disrupsi teknologi digital itu sudah pun wujud, bukan saja di Malaysia, bukan saja secara khususnya di Sarawak, tetapi di dunia secara amnya. Era ini terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental sehingga mengubah sistem dan cara kehidupan kita. Right? Bagi saya, mujur kita ada teknologi ini. Bayangkan jika dunia belum menerokai teknologi digital, apa akan terjadi pada kita sekarang ni. Pandemik ini telah mengajar kita dan pandemik ini telah mempercepatkan proses digitalisasi yang mana kita tidak berasa terlalu janggal sekarang ni untuk bercakap di depan komputer ataupun PC sekarang ni. Dalam masa yang sama, perniagaan mesti menerapkan, sekarang perkataannya adalah mesti menerapkan digitalisasi dalam pengoperasian mereka agar dapat beradaptasi dengan keadaan pandemik yang merubah tabiat gaya hidup Malaysia masa kini. So berbalik kepada Sarawak. Sarawak memulakan pembangunan ekonomi digital sebagai salah satu strategi ekonomi ataupun pemangkin yang akan mewujudkan dimensi baru dalam pertumbuhan pembangunannya. So ekonomi digital ni strateginya telah dimulakan pada tahun 2017 dan akan diteruskan dengan adanya PCDS yang saya katakan tadi. So bagi saya sebabnya salah satu sebabnya wujudnya perancangan ini adalah bukan kerana pandemik saja, sebabnya sudah wujudnya sebelum pandemik adalah risiko Sarawak itu sendiri yang terlalu bergantung kepada sektor komoditi. So kita Sarawak perlu mencari satu pemangkin yang baru ataupun pembeli ubah yang baru untuk bergerak ke hadapan dan membangunkan ekonomi digital ni bagi pembinaan masa depan yang lebih cerah untuk Sarawak. Right? Dan antara usaha yang sudah dan sedang dilakukan di Sarawak ini adalah contohnya ada perkampungan digital. Kita ada Sentex yang sebagai pusat pembangunan bakat dalam bidang digital, dan kita juga ada di Sarawak ni sudah ada Sarawak Pay ataupun dipanggil sebagai SP International sekarang, dan banyak lagi inisiatif ataupun di dalam inisiatif dasar ataupun digital Sarawak ini. Peluang ini harus dimanfaatkan juga untuk golongan-golongan belia sebabnya mempunyai ekosistem yang lebih kondusif. Right? Contohnya kita ada Tegas tadi dan startup Borneo sebagai salah satu mewujudkan iklim inovasi startup yang sihat di Sarawak ini. So ini semua sudah diterapkan dan akan diteruskan lagi. Sehingga tahun saya pastinya akan diteruskan lagi di dalam rancangan PCDS juga. Baik Prof, dalam memacu ekonomi negara, satu perkara yang perlu atau tidak kita tidak boleh tinggalkan juga bagaimana dengan pembangunan sosial rakyat. Dari segi manfaat kepada rakyat, bagaimana kemakmuran ekonomi Sarawak ini boleh diterjemahkan kepada segi peluang pekerjaan dan perniagaan di Sarawak, Prof? Ya, seperti yang saya katakan tadi untuk diteruskan perbincangan kita pada petang ini adalah saya sebagai anak Sarawak berbangga kerana kita mempunyai kita boleh dikatakan bahawa mungkin kekuatan dan perpaduan rakyat secara keseluruhannya yang akan menjadi satu lambang juga untuk kemakmuran ekonomi. Bagaimana dia berlaku? So pada saya kerjasama yang meluas, kerjasama yang meluas di antara semua peringkat individu, swasta, kerajaan untuk mengembeling tenaga berjuang dan mengorbankan kepentingan diri untuk kebaikan bersama. So dalam konteks ini kemakmuran ekonomi itu dapat diterjemahkan ke dalam
dalam pekerjaan, dalam peluang pekerjaan dan perniagaan. Sebab ini adalah sesuatu yang penting dalam kita menuju hala tuju dan kesinambungan dasar yang ada sekarang. Sudah pastinya ada limpahan positif dalam peluang pekerjaan dan perniagaan. So, jika ada kemakmuran ekonomi, wujudnya kesejahteraan dan untuk dapat meningkatkan tahap sosioekonomi untuk semua rakyat di Sarawaknya. So, ini adalah saling bergantungan di antara satu sama lain. Tumpuan harus juga diberikan kepada usaha untuk membangunkan sosioekonomi Sarawak melalui agihan kekayaan yang saksama. Maksudnya, kedua-dua ini saling berkait rapat seperti yang saya katakan tadi. Jika adanya kemakmuran ekonomi, memberi peluang pekerjaan dan perniagaan, dan di mana ada untuk memacu pembangunan dan seterusnya akan memacu ataupun kemakmuran ekonomi itu sendiri akan tercipta. So, kedua-dua pemboleh ubah ni atau variable ni berkait rapat di antara satu sama lain. Baik Prof, bila kita menyentuh berkenaan dengan ekonomi Sarawak, itu satu perkara yang tidak kurang kita perlu menyentuh juga dengan kekayaan atau kepelbagaian kaum dan etnik di Sarawak yang menjadi lambang kekuatan dan perpaduan rakyat. Ini juga kita perlu perjelaskan bagaimana ekonomi di Sarawak itu memastikan atau memperkukuhkan lagi ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Sarawak. Tapi Prof, kita akan berehat seketika Prof. Kita akan kembali selepas ini dalam Bual Bis. Fokus ketujuh adalah melonjakkan pembangunan Sabah dan Sarawak dan negeri-negeri kurang membangun. Seperti yang telah saya nyatakan sebelum ini, saya komited untuk menyelesaikan isu-isu berhubung tuntutan Sabah dan Sarawak berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63. Ini termasuklah keperluan infrastruktur asas, kawal selia gas dan elektrik, aspek pendigitalan dan keselamatan. Oleh itu, pembangunan negeri Sarawak dan Sabah dan Sarawak akan terus diberikan keutamaan pada RMK 12. Penyediaan infrastruktur asas akan diperluas dengan membina jambatan dan menaik taraf 1,400 km jalan berturak luar bandar serta menyiapkan pembinaan 1,150 km lebuh raya Pan Borneo. Baik, selain Sarawak kaya dengan sumber asli gas dan minyak, kepelbagaian kaum dan etnik juga menjadi perhatian di Sarawak sebagai lambang kekuatan dan perpaduan rakyat. Kita masih bersama dengan Prof. Evan Lau Pohuk. Prof, kita lihat kepada kepelbagaian ini dan kebersamaan ini, bagaimana ia dapat memperkukuhkan lagi ekonomi kesejahteraan rakyat di Sarawak, Prof? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kepelbagaian kaum dan etnik di Sarawak ini merupakan satu yang unik, menjadi lambang kekuatan dan perpaduan rakyat di Sarawak ni. Dan saya sebagai anak Sarawak ni amat berbangga dengan apa yang kita ada di Sarawak ni. Kita boleh duduk satu meja, kita boleh untuk satu meja dan makan bersama. Kita boleh untuk pergi untuk membuat aktiviti-aktiviti bersama. Bukan saja di Sarawak ni, tapi di Malaysia juga. Tapi di Sarawak ni mungkin lambang kekuatan dan perpaduan itu agak unik sekali. Pada saya, ini semua adalah tanggungjawab bersama, bukan saja terletak pada bahu kerajaan, tapi semua secara individu, saya dan semuanya dan semua kawan-kawan rakan-rakan di Sarawak ni mempunyai tanggungjawab kita secara kolektif. So, kerjasama yang amat meluas ni di peringkat individu yang saya katakan tadi, swasta ataupun kerajaan sanggup untuk mengorbankan kepentingan diri untuk kebaikan bersama. Itu penting. Perpaduan, kita boleh kaitkan perpaduan dengan kemakmuran ekonomi. Di mana wujudnya, jika ada perpaduan, boleh wujudnya kemakmuran ekonomi, dan kemakmuran ekonomi akan memastikan perpaduan itu juga wujud di mana agihan kekayaan secara saksama dan adil harus dibuat oleh
oleh kerajaan dan golongan masyarakat yang lain. So setiap kita mempunyai peranan penting dalam pembinaan dan penyusunan semula keutamaan kemakmuran ekonomi dan juga fokus kita bukan hanya untuk memajukan dan memakmurkan ekonomi tetapi untuk juga memakmurkan dan untuk juga kepentingan perpaduan dan kekuatan rakyat itu sendiri di Sarawak. Baik Prof, menjelang PRU DUN Sarawak, perkara penting yang kita lihat bagaimana pula amanah yang akan diperjelaskan atau diberi perhatian kepada Kerajaan Baru Negeri Sarawak. Apa mungkin harapan Prof untuk PRU DUN Sarawak ke-12 ini Prof? Harapan saya sebab hari ini adalah hari penamaan calon dan saya pasti semuanya sudah selesai pagi tadi untuk kita tahu mana-mana calon yang akan bertanding untuk setiap Dewan Undangan Negeri ataupun DUN untuk semua kawasan di Sarawak ini. Harapan saya sebenarnya berharap bahawa PRN 12 ni dapat dilaksanakan dengan baik, adil dan sempurna. Dan bukan itu saja, secara dapat dilaksanakan dengan selamat juga. Dan yang terpilih nanti tunaikanlah tanggungjawab dan janji kepada rakyat di Sarawak ini dan tunaikanlah kewajipan juga kepada rakyat di Sarawak. Itu saja harapan saya sebenarnya. Baik Prof, hujung tahun tak ada lain, mungkin kita akan berbincang juga bagaimana harapan menjelang tahun 2022 Prof, bagaimana unjuran, mungkin Prof boleh berikan prestasi ekonomi Sarawak tahun ini dan bagaimana pula harapan Prof bagi tahun 2022 secara ringkas Prof. Ya, saya pastinya semua akan mengharapkan tahun yang lebih baik. Disebabkan mungkin ada yang berfikir bahawa kita macam sudah kehilangan 2 tahun disebabkan oleh pandemik ini. Tapi apa yang kita boleh belajar daripada krisis pandemik ini adalah kita sepatutnya bergerak bersama menuju ke satu landasan yang lebih sempurna selepas ini. So saya melihatkan bahawa prestasi tahun ini 2021 untuk Sarawak agak memberansangkan disebabkan ada juga aktiviti-aktiviti yang akan menyumbang kepada KDNK untuk negeri. Dan 2022 kita saya berharap bahawa dia akan menjadi tahun yang lebih baik untuk semua, bukan saja untuk Sarawak tapi untuk amnya untuk Malaysia. Baik Prof, terima kasih Prof. Seperti biasa harapan kita kepada kerajaan, mungkin mandat bagi kerajaan negeri Sarawak agar terus kreatif memacu ekonomi negeri Sarawak. Prof, terima kasih kita ucapkan kepada Prof Madya Dr. Evan Lau Pohuk, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS. Terima kasih Prof. Baik, Bual Bis itu tadi menutup BIS Malaysia edisi 6 Disember 2021. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM untuk menonton rancangan yang menarik selepas ini. Pastikan anda amalkan kawalan kendiri serta terus patuhi SOP. Sebagai keluarga Malaysia, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara. Lindung diri, lindung semua. Salam hormat dan kita jumpa lagi. Piala AFF Suzuki 2020.
dibawakan siaran langsung perlawanan kumpulan B. Isnin, 6 Disember, Kamboja bertemu Malaysia. 5 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Laos bertemu Vietnam. 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Play.